benda yang boleh kena bertolak ansur. Kadang-kadang konflik ni bagus untuk bersaing, bekerjasama dan menyesuaikan diri. Kadang hasil konflik, kita mestilah menang-menang. Win-win situation. Bukan ada yang kalah, ada yang menang, atau semua kalah. Atau semua yang gagal. Ini akan merosakkan organisasi. Dalam organisasi, they want win-win situation. Barulah konflik dapat dikurangkan. Konflik tak boleh terhapus 100%. Macam mana pun ada. Tapi ada konflik yang baik. Bila berlaku konflik, dia akan menimbulkan satu perkara baru yang baik. Itu pun bagus. Tapi jangan jadikan konflik yang berlarutan. Yang pentingnya dalam kita bekerja dalam organisasi, jangan sorok. Kalau kita dah rasa buat silap, jangan diamkan. Kita surrender mengaku, kita dah buat silap. Supaya dapat diberbetulkan dengan cepat. Kalau kita dah buat silap kat sini, kalau bos di sini, immediate bos kita tahu, sekurang-kurangnya kita boleh mengatasi dengan cepat. Sebelum orang ibu pejabat tahu. Jadi jangan sorok. Nanti besok bila orang datang dari ibu pejabat, bos besar datang dari ibu pejabat, tengok dia dah nampak ada buat silap yang kita sorokkan. Habis semua. Satu organisasi yang paling suka sekali nak jawab, bos jenuh bersilat. Ini dia. Tapi salah satu dibuat oleh kita. So, jangan takut menghadapi kesilapan yang kita dah lakukan. Surrender, bagi tahu, saya dah buat silap ni. Sekurang-kurangnya orang lain boleh memberi idea kepada kita untuk mengatasi kesilapan yang berlaku. So, organisasi itu akan terus berkembang maju. Ya? Jangan takut buat silap. Semua orang buat silap. Tapi jangan repeat the same mistake. Jangan buat silap yang sama. Saya kadang-kadang saya suka baca Hello Boss ni. Kadang banyak pengajaran kepada kita sebagai pekerja. Kita melihat ini ya. Karena inilah realiti seharian kita hidup. Sebab itu kita kena belajar alam sekeliling kita. Dalam manajemen adalah alam semula jadi. Kita melihat. Jadi tuan-tuan dan puan, kita melihat ya, ini juga boleh kita jadikan tauladan. Ya. Dan proses nilai mutu kerja. Kita kena faham apa kerja yang kita buat. Kita kena dokumenkan kerja yang kita buat. Lepas itu kita nilai performance. Proses ubah suai kalau kita perlu buat ubah suai. Ya, tak ada benda yang statik ya. So, perubahan implementasi, kadang-kadang cara kita melaksanakan mungkin berbeza. Ya? Dan kenal pasti peluang. Apa peluang yang boleh kita atasi? Ya? Jadi di sini tuan-tuan dan puan, TQM, Total Quality. Ya? Total Quality Management, ini sangat penting. Sebab itu dalam jabatan kerajaan dia ada TQM. Ya? Yaitu penglibatan pekerja dan peningkatan berterusan yang mana akan membawa kepada 5 perkara ini. Ya, yaitu proses perancangan, belian, ya, dalam kita organisasi apa yang nak kita buat, ya. Penanda aras dan seterusnya. Kita melihat apa penyelesaian masalah dan pencapaian produk atau pencapaian mutu kerja kita. So, ini semua diatur susun untuk kita ikut. So, jangan anggap, oh, banyak orang kena nak berubah. Banyak orang kata, susah. Bila susah kita tak nak buat. Tak ada yang senang, ya. Tapi kalau kita lakukan bersama, dia akan menjadi senang. So, sebenda atau perancangan itu ada dia punya sebabnya. Sebab itu, kalau kita pengertian kualiti, kesesuaian pelbagai keadaan. Ya, kita kena ada kesesuaian dengan pelbagai keadaan. Kita kena melihat. Dan nilai. Kita kena nilai. Sejauh mana pencapaian kita. What you have done. Dia kena nilai diri kita sendiri. Nah, barulah kita sesuai diguna pakai atau tidak. Sikap, cara kita bekerja. Atau apa perancangan kita sesuai diguna pakai atau tidak. Dalam apa bentuk pun. Kita nak bawa kereta. Nak memandu kereta pun kita kena ada sesuai atau tidak. Nak pakai tali pinggang kereta pun kita kena adjust. Sesuai atau compatible nak kita memandu. Dengan keadaan yang macam itu. So,
kita kena ada sesuai, kena kita ada nilai tadi, value. Ya. Dan what is the support? Kita kena dapat sokongan daripada semua pihak dalam organisasi untuk kita mencapai suatu keadaan yang berkualiti. Tiba-tiba kumpulan ni kerja dia untuk mengindahkan kawasan penjara ini, misal katakan kawasan penjara Bandar ini. Tapi ada kumpulan yang membuat onar atau yang tak buat tak kisah, ada isap rokok dia berbaling sana. Isap rokok dia berbaling sana. So kita sudah tidak ada sokongan kepada apa yang dilakukan oleh organisasi. Macam orang rumah kita lah, selalu orang isap rokok, orang rumah selalu membebel. Dia dah siap, dah bersih, dia isap rokok kadang-kadang es jatuh atas lantai. Orang perempuan ketawalah pasal dia pernah berlaku macam tu. Itu pasal saya berhenti isap rokok. I was a chain smoker, tapi tahun 84 saya berhenti total. Saya isap 3 bungkus atau 60 batang. Siapa kata tak boleh berhenti? Kekuatan dalam diri kita. Kalau kita kata nak berhenti, kita kena buat. So kita kena ada kekuatan. I was a chain smoker. Saya isap rokok tak boleh brand like Winston. Dulu Winston tak sama dengan sekarang. So, tapi di sinilah kita kena ada anjakan dalam hidup kita. Dalam organisasi juga kita kena ada anjakan. Sebab juga sokongan dia tadi. Kerajaan kata kempen anti merokok. Tapi kita sebagai pejabat awam, kita tak ikut kempen ini. Kenapa? Tak nak. Tak nak. Pasal rokok patah. Ini kenyataan. Saya ingat lagi apabila when I stop smoking, banyak rakan sejawat saya ikut. Ikut. Dan akhirnya dekat pejabat itu, if you want to smoke, you pergi tempat lain. Jangan duduk dalam pejabat. So, akhirnya banyak orang berhenti merokok. So, kita kena ikut ini. Tapi tak boleh, tak apalah. Tapi apakah you tahu bahawa setiap orang yang merokok ada filter itu, you secara langsung telah menderma ke negara Israel. Yes. Puntung rokok itu atau filter itu kepunyaan RJR Renault. Franchisee. Setiap pengeluar rokok dia mesti withdraw, dia kena bayar royalty kepada RJR Renault. RJR Renault menderma 1% keuntungan kepada negara Israel. So, secara tidak langsung tuan-tuan yang merokok adalah penderma kepada negara Israel. Sorry to say that. Ini reality. So, pengertian kualiti kesan psikologi. Ini yang berlaku selalu, kesan psikologi. Ya, kita tak sedar ini. Kadang-kadang kita, ini yang saya kata, orang bersihkan atau kotorkan. Jangan ya. So, dalam organisasi barulah kita ada kualiti. Ini kan lagi jauh tengok, cantik rumah si Polan itu. Tapi bila masuk ke dalam rumah, puntung rokok sana, abu rokok atas lantai. Di sini kita kena ada sikap itu. Okay. So, peranan bekerja, ini sangat penting. Sebagai dalam organisasi, perubahan budaya kena ada. Ya, berpasukan. Barulah dia ada kualiti. Ya. Untuk mendapat kualiti yang baik dalam organisasi, dia mesti ada perubahan budaya dan berpasukan yang telah saya katakan tadi dalam kehendak organisasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita melaksanakan supaya kita mempunyai kualiti yang baik, kita kena buat perancangan. Lepas itu kita laksana. Apa yang kita laksana, kita kena periksa balik. Kita kena teliti balik. Lepas itu apa dia tindakan-tindakan yang kita lakukan. Barulah organisasi itu mencapai ke tahap kualiti yang baik. Ini tanggungjawab semua. Sebab itu dia kata dalam 6 sigma peningkatan, dia kata halusi proses masa melalui perlakuan. Ya. Dan tak apa, saya akan bagi slide saya ni kepada tuan-tuan. Saya tak ada kisah. Siapa nak ambil lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, analisa data perancangan kata proses analisa dan kawal proses penilaian supaya tahap pencapaian baru dapat dikekalkan.
Mana apa yang kita satu pembaruan.